Ya. Baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir alaika yassir wa tammim bil khair. Ahlan wa sahlan yang berbahagia, Yang Ma'arif Datuk Abbas bin Nordin kerana sudi bersama-sama dengan Gemenur Iman dalam kuliah maghrib hari ini dengan hak-hak wanita dalam Undang-Undang Keluarga di Malaysia. Bersama-sama yang dikasihi para pecinta ilmu, sahabat-sahabat yang dirahmati lagi dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang saya hormati lagi saya kasihi sahabat takbiran Gemenur Iman yang dipimpin oleh pengerusi Hajar Siti Mansur. Jadi bagi memohon keberkatan kuliah kita pada malam ini, mari sama-sama kita membaca umur kitab yang akan dipimpin oleh untuk kita akan kepada baginda sallallahu alaihi wasallam, kepada baginda, para sahabat, para sahabat, para syuhada, alim ulama, keluarga kita selalu di juga mungkin sama ada atau kembali ke rahmatullah. Isi Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Amin ya rabbal alamin. Tanpa membuang masa lagi, saya dengan penuh ta'zim menyerahkan kepada Al-Fadil Ustaz. Falyatafaddal mashkura Ustaz. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر ولا تعسر يا كريم. رب يسر ولا تعسر يا كريم. رب يسر ولا تعسر يا كريم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Terima kasih kepada pengacara majlis yang saya hormati, Puan Nusniati binti Mansur bersama kepimpinan Gemenur Iman, para asatizah, hadirin, hadirat yang dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, menyambung kembali kuliah Al-Ahwal Al-Syakhsiyah, Undang-Undang Kekeluargaan Islam di Malaysia, hak-hak wanita yang terkandung di dalamnya, insya-Allah, yang kita bincang daripada pada setiap minggu, insya-Allah. Minggu lepas kita baru saja membahas berkaitan dengan hak jagaan anak, juga berkaitan dengan anak tidak sah taraf, dan juga hak jagaan anak tidak sah taraf, dan berkaitan dengan juga dengan penjagaan anak, dan juga berkaitan dengan nafkah anak. Jadi malam ini sepatutnya kita masuk ni, insya-Allah kita masuk dalam bab harta sepencarian. Hak-hak yang boleh dituntut selepas perceraian, termasuklah harta sepencarian. Jadi untuk kita ulang kaji balik sedikit, apabila satu-satu pasangan bercerai, apa yang boleh dituntut? Kita dah bincang dulu
muta'ah contohnya kan. Muta'ah, nafkah iddah, lagi nafkah anak, lagi harta sepencarian, ya, hak jaga anak-anak dan sebagainya. Ya. Ini perkara-perkara yang boleh dituntut, ya, selepas pasangan bercerai. Ya. Termasuklah jika ada, ya, hutang-hutang, hutang-hutang dalam perkahwinan lah, jika ada, ya, kalau belum dijelaskan lagi mas kahwin contohnya, ya, dan sebagainya. Ya. Jadi boleh dituntut, ya. Boleh dituntut sama ada semasa kes tuntutan cerai ataupun selepas itulah, ya. Jadi sebelum kita masuk dalam bab harta sepencarian ni, ya. Biasanya bab harta ni banyak orang nak tanya, ya, macam-macam, ya, berkaitan dengan harta. Tak apalah, ya. Jadi hadirin hadirat sekalian, bolehlah bersedia, ya, dengan soalan-soalan selepas ini, insya-Allah dalam pukul 8.45 saya cuba berhenti dan untuk buka soalan, ya, ataupun 8.40 lebih awal. Dan sebelum masuk bab harta pencarian ni, saya nak ni balik, ya, sedikit berkaitan dengan nafkah anak dan juga nafkah isteri, ya. Saya nak tanya hadirin hadirat sekalian, apa beza dari segi undang-undang dan hukum syarak ni, ya? Apa beza nafkah isteri dan juga nafkah anak ni? Siapa boleh jawab? Apa beza nafkah isteri dan nafkah anak? Ataupun tak ada beza? Ada orang boleh jawab ke? Atau tak ada? Nafkah isteri dengan nafkah anak. Nafkah anak Dalam sehingga umur dia dalam 18 tahun. perkahwinan tu, nafkah anak dalam perkahwinan ataupun selepas bercerai, nafkah anak tetap juga kan tanggung oleh bapa ataupun bekas suami tadi ni. Apa beza nafkah isteri dengan nafkah anak? Siapa boleh jawab? Sebelum saya terangkan saja, saya tanya ni supaya mudah nanti ingat, ya. Bila saya tanya macam ni, kalau tak boleh jawab macam mana nak tuntut dia? Ustaz, dia dia. Nak tuntut macam mana tak boleh jawab. Puan Nurini nak jawab ni apa? Ya. Kalau Ada ikut orang lain nak pandang jawab. saya, nafkah isteri tu makan, minum, tempat tinggal semua Ustaz. Ya, Kan, nafkah kan? anak pun sama juga. Nafkah anak, nafkah isteri selagi dia bergelar isteri dan di dalam iddah yang 3 bulan tu. Kalau nafkah anak sehingga anak tu 18 tahun ke 21 tahun? Ya, 18 tahun ya. Yang ikut fahaman saya lah. Okey, betul lah tu. Ya. Betul lah tu. Cuma yang saya nak sentuh di sini untuk apa ni, maklumat kita bersama lah, ya, untuk ni. Ni sedikit yang saya ingat ramai juga yang tak berapa faham. Beza nafkah isteri dengan nafkah anak ni, satu boleh tertunggak, satu lagi tak boleh tertunggak. Boleh faham, saya bagi keyword itu. Nafkah isteri boleh tertunggak, tetapi nafkah anak tidak boleh tertunggak kecuali bila ada perintah mahkamah. Kena faham juga ni, ya. Kena fahamkan betul-betul. Saya ulang sekali lagi. Nafkah isteri dia boleh tertunggak sejak bila? Sejak akad nikah. Apalagi syarat-syarat dia bila isteri telah menyerahkan diri dia, kepada suami dia, ya. Telah berlaku akad nikah yang sah dan isteri itu telah menyerahkan diri dia kepada suami dia, ya. Itu sejak itu wajib suami memberikan nafkah kepada isteri, ya. Dan jika tak bayar dia jadi tertunggak. Walaupun berbeza dengan nafkah anak. Nafkah anak ni bukan wajib sejak lahir. Ya. Dia wajib bila? Kita dah baca baru ni. Bila anak itu tidak ada harta. Ya. Kemudian syarat-syarat wajib, itu syarat-syarat wajib nafkah anak kan. Anak itu tidak berupaya mencari rezekinya sendiri.
Tetapi jika dia ada harta dia sendiri, contoh yang saya bagi dulu, contoh datuk dia kaya, dia bagi 1 juta contohnya pada anak ni. Ataupun dia bagi 1 kilang atas nama cucu dia ni. Kan? Jadi mana tiap-tiap bulan cucu dia ni ada hasil sebuah kilang. Beratus ribu sebulan contohnya. Ketika itu bapa ni tak wajib bagi nafkah. Sebab cucu ni anak ni dah ada harta sendiri. Walaupun diurus oleh wali dia ataupun orang yang bertanggungjawab lah. Jadi yang syarat wajib nafkah anak tadi ni, bila mana anak itu ada beberapa syarat saya sebut tadi kan. Anak itu susah, dia tak berupaya mencari nafkahnya sendiri, dan juga dia bapa dia mampu lah. Bapa dia mampu. Waktu tu wajib nafkah anak tu kepada bapa. Jadi oleh sebab itu berbeza nafkah isteri tadi dengan nafkah anak. Nafkah isteri tadi tertunggak sejak daripada akad nikah dan sejak isteri tadi menyerahkan dirinya kepada suami dia. Itu boleh tertunggak sejak daripada itu. Tetapi oleh kerana nafkah anak ni berbeza, dia tidak wajib kecuali yang disebutkan tadi ni. Kita dah bahas dulu ni dalam kuliah yang lepas, syarat-syarat wajib nafkah anak ni. Jadi dia nafkah anak ni hanya akan jadi tertunggak bila ada perintah mahkamah. Ni kena faham baik-baik. Bila ada perintah mahkamah. Contoh, sekarang ni macam ni. Seorang isteri ni kata dia sekarang dalam proses bercerai dengan suami dia. Contoh, saya bagi contoh mudah faham. Ada 5 orang anak contoh. Semuanya bawah 18 tahun. Jadi kelima-lima nafkah anak tadi ni, jika anak-anak tadi tak ada harta dan sebagainya, maka wajib atas bapa dia tadi ni untuk menyara memberi nafkah kepada anak-anak yang 5 orang tadi ni. Cuma contohnya sekarang isteri ni mohon cerai 1 hari bulan 1 2023. Dah 11 bulan dah kan. Sekarang ni bulan 11. Dah 11 bulan dah. Jadi nafkah anak ni boleh tak tertunggak daripada 1 bulan 1 itu hari? Tak boleh tertunggak. Kecuali ada perintah mahkamah. Saya ingat ada beberapa kali saya ada ulang dulu. Sebab itu dalam tempoh perkahwinan ini, apabila suami cuai memberi nafkah, sama ada nafkah isteri ataupun nafkah anak, kena buat tuntutan. Kena cepat-cepat buat aduan dan buat tuntutan. Kalau tidak, dia tak, macam nafkah anak tadi ni, dia tak boleh jadi tertunggak sebab syarat nafkah tu berbeza. Kan? Sebab syarat nafkah isteri, wajib nafkah isteri tadi ni akad nikah yang sah. Kemudian dia menyerahkan dirinya kepada suami dia. Itu baru dah, waktu tu dah wajib dah. Tapi anak ni tidak. Anak ni syarat-syarat wajib nafkah tadi, kita tengok macam mana kan. Bapa tu mampu, anak ni tak mampu cari rezeki sendiri, anak tu tak ada harta dan sebagainya. Jadi sebab itu nafkah anak tadi ni tak boleh jadi tertunggak sejak dia lahir. Maka nak jadi tertunggak macam mana? Bila mana bapa ni cuai memberi nafkah kepada anak-anak, kemudian isteri tadi ni, ibu kepada anak-anak ni buat tuntutan di mahkamah. Bila buat tuntutan di mahkamah, maka mahkamah akan keluar satu perintah. Contohnya, tadi isteri file cerai 1 bulan 1 kan, 2023. Kemudian 1 bulan 2 2023, isteri file pula kes minta nafkah anak ni kepada suami tadi. Walaupun belum cerai lagi, boleh minta, tak ada masalah. Kemudian mahkamah keluar perintah. Mahkamah keluar perintah contoh 1 bulan 3 2023. Jadi bila mahkamah keluar perintah 1 bulan 3 2023,
jika bapa ni masih tak bayar, dia akan tertunggak daripada tarikh tu. Ya, boleh nampak ya? Maknanya nafkah anak-anak yang 5 orang tadi ni akan tertunggak sejak perintah mahkamah dikeluarkan. Ataupun setengah pendapat sejak kes difailkan di mahkamah. Ya? Itu terpulang pada mahkamah lah. Tengok macam mana. Ya? Jadi mahkamah perintah sejak daripada kes difailkan, dia akan tertunggak lah daripada tarikh kes difailkan. Jika dalam keadaan yang lain, maknanya sejak daripada mahkamah keluar perintah nafkah itu, nafkah anak tadi, maka sejak itulah dia akan terjadi tertunggak. Jadi kalau kira tertunggak daripada 1 bulan 3 sampai sekarang bulan 11, tengoklah berapa bulan dah tu kan, 9 bulan lebih kurang tertunggak kan. Itu beza. Lain daripada nafkah isteri tadi ni, kalau suami tak bayar, isteri tidak mahu melupuskan ataupun menghalalkan, maka dia jadi hutang dan tertunggak sejak daripada bila suami tak bayar. Contoh, suami tak bayar nafkah isteri sejak tahun ke-3 perkahwinan contohnya. Kiralah dia akan jadi tertunggak, ya. Beza dengan nafkah anak tadi, beza nafkah anak tertunggak sejak ada perintah mahkamah ataupun sejak kes difailkan di mahkamah, mengikut setengah pendapat, ya. Jadi nampak beza kan? Ini maklumat penting yang saya nak kongsikan sebelum kita masuk bab harta sepencarian, ya. Okey, semua boleh faham kan? Ke ada nak tanya dalam bab nafkah isteri, nafkah anak tadi ni? Datuk, macam nafkah anak tu, Ya. dia ikut jumlah yang akan diperintahkan oleh mahkamah tu ikut permintaan isteri ke ikut kiraan macam mana? Ataukah dia ikut perbelanjaan semasa anak tu? Makna anak kan bila meningkat umur, perbelanjaan dia kan bertukar, bertambah. Dia mengikut macam tu ke? Ke macam mana, dia terhad ke? Okey. Bagus soalan ni. Berapa, maknanya ringkasnya berapa jumlah nafkah anak ni sepatutnya? Dia begini, ya. Dalam Quran disebut surah Al-Baqarah, wala mauludum wala tudara walidatum biwaladiha wala mauludun biwaladih, ya. Janganlah disebabkan bapa ini, ya, anak mendatangkan mudarat kepada anak-anak, dan jangan juga sebaliknya. Jangan disebabkan anak-anak ni memudaratkan bapa dia yang menanggung tadi. Jadi daripada surah Al-Baqarah inilah diambil hukum, dalam menentukan bab nafkah ini bergantung kepada dua lah, ya, yang utama, iaitu kemampuan bapa dan juga yang kedua keperluan anak. Ini yang mahkamah ambil kira, ya. Jadi kemampuan bapa ni diukur dari pendapatan bapa lah yang nak memberikan nafkah ni. Jadi sebab itu bila jumlah nafkah yang dituntut itu tidak dipersetujui, ya. Contoh, isteri mohon nafkah tadi anak 5 orang tadi kan. Maknanya kalau seorang 500, 5 kali 5 2,500, ya. 2,500 sebulan, ya, nafkah yang perlu dibayar kalau seorang 500 lah. Jadi kalau jumlah tu dipersetujui oleh bapa tadi ni, akan terus jadi perintah mahkamah, tak ada masalah. Bila jumlah tu tidak dipersetujui, maka mahkamah akan perintah bicara. Itu biasa macam itulah. Caralah. Jadi di pihak isteri tadi ni, nafkah untuk 5 orang anak tadi, dia akan bentangkan kes dia kenapa anak ini perlu nafkah ni. Ya. Kenapa 500 sebulan, ya? Jumlah makan minum, duit sekolah, apa lagi, ya? Duit bas sekolah agama, pakaian belanja sekolah dan sebagainya, ya. Sebulan lebih kurang berapa? 500 contohnya. Contoh saja, ya. Contoh. Kalau 300 lah, ya.
Jadi isteri akan bentangkan keperluan nafkah anak tadi ni. Termasuklah segala-galanya lah, ya. Kalau tambang bas termasuklah dia punya resit tambang bas dan sebagainya sebagai bukti, ya. Dan disokong oleh saksi-saksi jika ada, ya. Itu keperluan nafkah anak, ya. Itu dibentang. Kemudian mahkamah akan beri peluang pula kepada pihak suami tadi ni, bapa tadi ni, ya. Kenapa dia tak bersetuju dengan jumlah tuntutan? Dia pun beritahulah, gaji dia banyak ni, tanggungan dia 1, 2, 3, 4, 5. Ini biasalah, ya. Jadi bila isteri tuntut nafkah anak ni, biasanya jumlah tanggungan pihak bekas suami tadi ni berderet-deret, termasuklah hutang banknya, personal loannya, bayar kereta dan sebagainya, macam-macam lah, ya. Itu biasa, ya. Jadi ini atas kebijaksanaan hakim lah. Bila tak ada persetujuan tu, maknanya atas kebijaksanaan hakim akan menentukan jumlah yang munasabah, ya. Cuma itu dia punya, saya ingat boleh nampak dah tu kan. Maknanya dua perkara tadi ni, kemampuan bapa, keperluan anak, dua-dua pihak diberi peluang untuk membentangkan kes di hadapan mahkamah berserta dengan saksi-saksi, bukti-bukti, resit-resit, ya, resit-resit, bukti bayaran bank dan sebagainya, ya. Itu semua diberi. Cuma yang terakhir, yang bukan terakhir, yang perkembangan terkini, arahan amalan Mahkamah Syariah tahun 2021, ya, tak silap saya, nanti saya rujuk semula, telah mengeluarkan satu garis panduan jumlah nafkah yang dicadang, ya. Bukan wajib ikut ni, yang dicadang lah. Mana jumlah berdasarkan yang pertama kemampuan bapa, tengok pendapatan bapa berapa ribu sebulan, jumlah anak, umur berapa, jumlah berapa orang anak. Jadi ada skala dia, skala yang telah dicadang, dalam arahan amalan Mahkamah Syariah, ya. Berapa pula nafkah, itu dah saya ingat dah menjawab soalan, ya. Ni ada yang bertanya dalam chat room ni, berapa pula nafkah isteri? Sama juga, nafkah isteri pun sama juga, boleh bentangkan, ya, kepada mahkamah jumlah nafkah yang sesuai, ya, makan minum, pakaian, tempat tinggal tadi ni semua ambil kira, ya. Termasuklah kalau ada rawatan dan sebagainya lah, ya, boleh ambil kira, mahkamah akan bertimbang. Maka jika jumlah dia persetujui sama juga, ya. Contoh isteri nak minta nafkah 1,000 sebulan kan, bekas suami kata untuk nafkah edah contohnya, no hal kata suami, tak ada masalah. Jadi jumlah 1,000 sebulan tu untuk nafkah edah boleh terus ya mahkamah perintah. Jika tak dipersetujui sama jugalah, bicara jugalah jawabnya, ya. Bentang, pihak isteri akan bentang jumlah nafkah yang dia minta untuk pertimbangan mahkamah, ya, dengan senarailah keperluan, ya, berapa jumlah, termasuklah resit-resit jika ada dan sebagainya, dan juga keterangan saksi jika ada, untuk mahkamah pertimbangkan. Pihak suami pula, bekas suami nanti dia akan lawan lah, ya. Kenapa dia tak setuju dengan jumlah tuntutan nafkah isteri itu, sebab apa, dia akan tunjuk pula tanggungan dia, ya, penyata pendapatan dia, ya, pendapatan, ya, yang biasalah, ya, gaji bulanan, pendapatan kasar, tolak dengan hutang bank dan sebagainya. Barulah mahkamah akan tengok berapa jumlah pendapatan bersih yang ada, dan mahkamah akan timbanglah berapa jumlah yang sesuai, yang munasabah, yang perlu dikenakan, ya. Saya ingat dah menjawab, dah menjawab soalan. Ada soalan lain ke yang tu? Cuma untuk makluman hadirin hadirat sekalian, sama ada nafkah anak ke ataupun nafkah isteri tadi ni, dia boleh diubah dari masa ke semasa, jika berlaku perubahan matan.
Seingat saya dah kongsikan dulu ni. Kalau inilah semua masih ingat lagi. Bila berlaku perubahan matan, apa maksudnya? Contoh anak dah melebihi umur 18 tahun. Kan dah berlaku perubahan matan. Jadi bekas suami ni, bapa dia ni nak berhentikan sebab anak dia dah umur 18 tahun dah. Bulan 6 hari tu 18 tahun, tu bulan 7 dia filekan kes mohon ubah perintah nafkah anak. Jadi lawan ke tak lawan kes ni? Kalau nak lawan, lawanlah. Apa sebab nak lawan? Sebab walaupun anak ni umur dah 18 tahun lebih, tapi dia masuk universiti. Lepas SPM kan, 18 tahun masuk universiti. Bila masuk universiti, boleh lagi tuntut. Sebab belum habis belajar. Setakat ijazah yang pertama. Ini yang banyak yang biasa diputuskan oleh mahkamah sekarang lah. Kewajipan, sebab asalnya lah undang-undang keluarga Islam 18 kan, maksimal 18. Cuma boleh dilanjutkan jika anak tu sambung belajar, dan amalan sekarang ni di mahkamah setakat ijazah pertama lah. Jadi kalau nak buat master dan apa itu kemudian. Itu maknanya kena sendirilah. Jika mahkamah benarkan juga untuk dituntut, boleh juga kan kalau nak tuntut. Itu atas ni lah. Atas tengok kemunasabahan. Okey. Kalau ada soalan lain. Kalau tak ada, saya nak masuk bab harta pencarian. Tak ada soalan? Okey semua clear ya? Yang tertunggak tadi tu clear ya? Beza nafkah anak dengan nafkah isteri. Terima kasih Datuk, faham insyaAllah. Alhamdulillah. Kalau tak ada, saya nak masuk dalam bab harta sepencarian. Okey. Soalan dekat chat tu Datuk. Ada soalan? Dah jawab ke yang anak Aufa ni tanya? Sekiranya isteri tidak diceraikan, maksudnya masih dalam hubungan sama isteri. Perlukah suami beri nafkah berupa wang selain dari yang biasa suami sediakan dalam kehidupan seharian? Apa maksud nafkah? Tu yang pertama kena faham. Apa maksud nafkah? Ulama bersepakat ittifaq ya. Ulama bersepakat maksudnya mazhab yang 4 yang muktabar. Syafi'i, Hanafi, Hanbali, Maliki. Bersepakat nafkah yang wajib ada 3. Makan minum, pakaian, tempat tinggal. Ni 3. Makan minum, pakaian, tempat tinggal. Ni yang ni lah, yang sesuai lah maksudnya ya. Yang 3 ni tak ada perselisihan ulama. Ini yang dinamakan nafkah. Ada makan, ada tempat tinggal, ada pakaian. Itu 3. Yang lain-lain perubatan, ada itu ada khilaf ya. Perubatan, apa lagi, alat solek untuk isteri ya. Apa lagi, kenderaan, orang gaji, apa lagi ya, dan lain-lain kemudahan lah ya. Itu ada khilaf ya. Ada khilaf, ada yang mewajibkan, ada yang sekadar itu maksudnya tahsiniat, sekadar perhiasan, bukan hajiat, bukan keperluan ya. Keperluan wajib ya. Hajiat ni keperluan wajib. Makan minum wajib, pakaian wajib ya, tempat tinggal wajib ya. Yang lain-lain tu sunat lah ya. Yang sunat ya. Kecuali kalau isteri dia sakit, wajib isteri suami bawa pergi jumpa doktor ya, dapatkan rawatan wajib ya. Termasuk tadi nafkah balik pada soalan tadi yang masih dalam hubungan suami isteri. Jadi duit masuk. Sampah. Datuk mic off. Okey. Saya ulang sekali balik. Jadi duit masuk tak dalam nafkah yang wajib tadi 3. Makan minum, pakaian, tempat tinggal. Macam mana saya boleh tertekan dari itu? Minta maaf. Jadi duit masuk tak dalam bab nafkah?
sekali imbas macam tak masuk, kan? Jadi jawabnya, jika suami tak sediakan 3 tadi, wajib bagi duit, kan? Makan rumah aja, rumah ada, pakaian ada, makan tak ada. Macam mana isteri nak hidup? Wajib bagi duit, bagi menggantikan makanan, itu dari segi yang dimaksudkan tadi ni. Jadi cuma dalam keadaan sekarang, ini suasana sekarang, maknanya uruf ataupun yang kita panggil adat kebiasaan sekarang. Biasa di samping suami menyediakan tempat tinggal, pakaian, beli sikit sebanyak makanan, beras, barang dapur dan sebagainya, amalan sekarang ni suami beri juga duit kepada isteri, isteri nak beli alat makeup, isteri nak ada keperluan dia sendirilah, pergi urut contohnya, kan, nak pergi salon, gunting rambut, nak macam-macam lah keperluan isteri ni. Jadi amalan sekarang ni secara urufnya pada saya baiklah, pada saya baik dan sewajarnya diberikanlah, Jadi isteri ni, tambah pula isteri yang dulu bekerja, kan, bekerja, sekarang ni tak bekerja contoh, isteri pun nak pegang duit juga, jadi ini amalan yang baiklah pada saya, Jadi walaupun mungkin dari segi hukumnya, bila suami ni menyediakan segala keperluan, tak wajib suami ni beri duit, tetapi uruf di Malaysia ni, ataupun kebiasaan, amalan orang di Malaysia ni bagi duit kepada isteri, jadi pada saya wajarlah, wajar walaupun tak wajib, wallahu a'lam. Ada lagi tak soalan dalam chat? Tak ada, ya? Okey, dah menjawab kot, ya? Boleh saya pindah tajuk? Boleh Tok, boleh. Silakan. Silakan. Okey, kita masuk bab harta sepencarian. Nafkah dah selesai, ya. Jadi bila bercerai, dalam undang-undang menyebutkan tak mesti tunggu bercerai, sama ada nafkah tadi, termasuk juga dalam bab harta sepencarian. Dalam harta sepencarian ni ada 2 keadaan yang boleh dituntut lah. Yang pertama, semasa suami mohon poligami, boleh tuntut harta sepencarian. Yang kedua, semasa perceraian lah, selepas proceeding perceraian, maka boleh tuntut harta sepencarian. Apa maksud harta sepencarian? Saya baca dulu dalam tafsiran. Dalam Undang-Undang Keluarga Islam di Malaysia ni, dalam Seksyen 2 tafsiran harta sepencarian, artinya harta yang diperoleh, yang didapati oleh suami dan isteri, suami dan isteri, sama ada secara langsung atau tidak langsung, semasa perkahwinan berkuat kuasa mengikut syarat-syarat yang ditentukan oleh hukum syarak. Kita tengok tafsiran ini, harta sepencarian ni maknanya apa-apa harta yang diperoleh dalam tempoh perkahwinan itu adalah harta sepencarian. Walaupun sebatang sudu, walaupun nilai dia kecil lah, maksudnya itu yang diperoleh dalam tempoh perkahwinan, maka itu adalah harta sepencarian, Jadi saya ada pengalaman lah. Sewaktu saya mula-mula bertugas dulu, kita tahun 94, tahun 95, saya ingat saya dah kongsikan dulu ni, pernah kongsikan cerita ni, mungkin ada yang belum pernah dengar lah. Bila bercerai, yang bercerai ni bukan orang sebarang, orang agama juga, tetapi bila bab harta sepencarian ni, sudu garpu pun bagi juga, berapa batang disenaraikan,
Jadi bila saya baca file kes ni, saya pun rasa ni jugalah, rasa heran juga ya. Sudu pun nak kira kan? Berapa batang ya? Nak dibagikan ya. Termasuk bantal berapa biji ya. Macam itu seolah-olahnya terlalu berkira sangatlah ya. Tapi itu memang hak lah sebenarnya. Kalau ikut tafsiran section 2 ni, maknanya termasuklah berapa batang sudu itu pun dikira ya. Dikira harta sepencerian. Apa-apa harta, sama ada harta alih ataupun harta tak alih. Harta alih apa? Duit contohnya kan. Apa lagi ya? Beli cincin, beli emas, apa lagi ya? Perabot, barang rumah, semua barang rumah ni semua harta alih. Harta tak alih, beli rumah contohnya. Tanah ya. Termasuk jadi harta alih tadi ni saham-saham dalam syarikat, apa lagi ya. Termasuk harta tak alih tadi, tanah, rumah ya. Kereta harta alih ke harta tak alih ya. Termasuk jugalah tu harta sepencarian ya. Sebab kereta ni boleh digerak-gerakkan, maka separuh kata harta alih lah ya. Kereta, motosikal dan sebagainya. Itu termasuk harta yang diperoleh dalam tempoh perkahwinan. Kemudian dalam kes-kes yang dibicarakan ya di mahkamah, dikembangkan lagi makna harta sepencarian. Apa lagi yang tak masuk dalam tafsiran tadi ni? Iaitu apa-apa harta yang dikembangkan. Ni yang diputuskan oleh mahkamah rayuan, mahkamah rayuan lah. Apa-apa harta yang dikembangkan dalam tempoh perkahwinan itu. Contoh ya. Contoh bila suami isteri ni berkahwin, salah satu pasangan ada syarikat lah contoh ni kan, ada syarikat. Syarikat itu contohnya waktu tu dia punya capital modal bisnes tu contohnya 1 juta ya, contoh 1 juta. Tetapi bila berkahwin, suami isteri ni sama-sama mengembangkan syarikat tu. Setelah 10 tahun nilai syarikat tu naik jadi 10 juta contohnya ya. Jadi ini perkembangan harta syarikat tadi ni, nilai modal nilai syarikat tadi berkembang daripada 1 juta ke 10 juta itu pun diambil kira sebagai harta sepencarian ya. Itu yang ditafsirkan oleh kes-kes ya, yang diputuskan oleh mahkamah rayuan. Itu kita baru masuk dalam bab tafsir apa maksud harta sepencarian ya. Saya rujuk sedikit ya buku yang dikarang oleh almarhum Profesor Mak Ibrahim tadi. Jadi adakah harta sepencarian ini ada sandaran hukum syarak? Dalam Al-Quran disebut a'udzubillahi minasyaitonirrajim, lirrijali nasibum mimma iktasabu walin nisa'i nasibum mimma iktasabna ya. Apa maksudnya? Bagi lelaki ya bahagian daripada apa yang diusahakannya, dan juga bagi perempuan-perempuan ada bahagian daripada apa yang diusahakannya ya. Ini yang diambil oleh para ulama sebagai asas ya, dalil kepada harta sepencarian. Walaupun ini bukanlah dalil yang qat'i lah ya, ini dalil umum yang ni. Sebab itu kalau mengikut asal usul harta sepencarian ni, dia bermula daripada adat Melayu ya. Dan bermula daripada adat Melayu, dan ada sedikit tadi dalil umum yang saya bacakan tadi ya dalam Al-Quran. Jadi kalau mengikut pandangan almarhum Profesor Mak Ibrahim dalam buku ni tadi ni, saya bacakan ya. Tuntutan untuk mendapat sebahagian harta sepencarian pada mulanya didasarkan atas adat Melayu,
dan tuntutan itu boleh dibuat di mahkamah sivil juga mahkamah syariah. Dulu ni dua-dua boleh. Boleh tuntut di mahkamah sivil, boleh tuntut di mahkamah syariah. Tetapi apabila pindaan perlembagaan pada tahun 1988 mengenepikan ataupun memisahkan bidang kuasa mahkamah syariah daripada mahkamah sivil dan bidang kuasa eksklusif diberi kepada mahkamah syariah. Selepas itu tak ada lagi lah tuntut atas pencarian ni terus dituntut di mahkamah syariah sahaja. Kes-kes lama yang telah diputuskan dulu, kes contoh ni dalam kes Roberts lawan Umi Kalsum. Ini kes tahun 1966. Ini awal-awal selepas merdeka, yang mana kes atas pencarian ni dibicarakan di mahkamah sivil. Ini kes antara kes-kes yang biasa dirujuk lah. Sekejap, saya tengok dalam chat ni macam ada soalan. Mohon pencerahan, pihak suami boleh tuntut juga ke harta pencarian daripada isterinya sekira bercerai sebab isteri ada harta sendiri kerana isteri itu bekerja. Susah soalan ni Puan Nur Asma ni. Okey. Boleh tak suami nak tuntut harta sepencarian yang isteri cari? Kalau ikut tafsiran yang saya baca tadi ni, apa-apa harta yang diperoleh dalam tempoh perkahwinan, sama ada secara langsung atau tidak langsung. Dia ada kaitan soalan ni dengan cerita dia yang secara langsung ataupun tidak langsung. Contoh yang secara langsung, bila berkahwin beli rumah, beli rumah biasa yang dibuat sekarang suami isteri joint loan, betul kan? Joint loan beli rumah, maka itu adalah harta sepencarian. Bila berlaku yang tidak dikehendaki, dua-dua pihak boleh menuntut antara satu sama lain. Isteri boleh tuntut, suami boleh tuntut rumah yang beli tadi, joint loan tadi. Itu adalah clear harta sepencarian. Sekarang isteri bekerja, isteri beli lagi satu rumah, duit dia. Ini soalan Puan Nur Asma ni. Isteri beli lagi satu rumah, katalah rumah apartmen lah contohnya kan. Dia beli 100,000 contoh harga. 100,000 dia bayar bulan-bulan, sebulan 500 contohnya isteri bayar. Kemudian oleh sebab dah ada rumah joint loan tadi ni, rumah apartmen tu disewakan. Sekarang bila berlaku perceraian, boleh tak suami tadi, bekas suami tuntut harta perceraian rumah yang dibeli oleh isteri hasil daripada pendapatan dia sendiri? Sekali lihat macam boleh. Ini terpulang kepada mahkamah lah yang putuskan. Pada pandangan peribadi saya, dia akan bergantung kepada beberapa faktor. Yang pertama, ada atau tidak sumbangan suami secara langsung yang isteri beli. Kalau tak ada, tak boleh tuntut. Jawapannya tak boleh tuntut. Ada atau tidak sumbangan tidak langsung oleh pihak suami. Sekarang isteri beli rumah, duit dia sendiri, gaji dia sendiri, dia bayar 500 sebulan tadi. Suami ada sumbangan tidak langsung tak? Tak ada, tak boleh tuntut. Itu cerita dia. Sebab undang-undang menyebut tadi sumbangan langsung atau tidak langsung. Okey, saya terbalikkan pula. Sekarang yang pertama beli rumah joint loan tadi kan, duduk situ. Itu asas perceraian lah. Kemudian suami beli pula satu lagi rumah. Isteri tak beli, suami yang beli satu lagi rumah. Sama juga, rumah apartmen 100,000, kemudian disewakan 500 sebulan. Kemudian berpisah. Takdir jodoh tak panjang, berpisah. Sekarang isteri pula, ni terbalik pula
balikkan soalan Puan Asma tadi ni. Bila bercerai, walaupun suami yang beli, duit dia sendiri dia bayar bulan-bulan, isteri tak ada sumbangan langsung tadi ni. Suami bayar bulan-bulan. Rumah apartmen. Boleh tak isteri tuntut atas perceraian? Jawab dia boleh. Kenapa berbeza? Walaupun tak ada sumbangan langsung. Sebab hukum syarak juga mengiktiraf sumbangan tidak langsung. Nak tak nak kita dalam keadaan sekarang ni, walaupun isteri tak bekerja, memang isteri menyumbang secara tidak langsung. Dan sebahagiannya boleh saya katakan secara langsung sebenarnya. Ya? Contoh, ya. Contoh. Suami menjaga hal ehwal rumah tangga. Itu diiktiraf di segi hukum syarak, di segi undang-undang, sumbangan tidak langsung. Dan jika dihalusi pula, boleh jadi sumbangan langsung juga. Sebab apa? Ya? Sebab tugas asal isteri ni melayani suami saja. Bila isteri membantu suami menguruskan hal ehwal rumah tangga, dia sepatutnya kena bayar upah. Ya? Kena bayar upah. Jadi bila tak bayar upah tu, itu boleh dikira sumbangan langsung. Ini saya punya pandangan lah. Ya? Maknanya itu adalah sumbangan langsung isteri kepada rumah tangga dan juga walaupun dia tak bayar secara direct tadi ni. Ya? Dia boleh pergi sampai ke situ, ditafsirkan begitu. Ya? Tapi undang-undang hari ini mengiktiraf, maknanya sumbangan tidak langsung isteri lah. Ya? Walaupun apa ni tadi, suami tadi beli rumah satu lagi tadi tu, tak ada sumbangan langsung daripada pihak isteri. Terbalik dengan suami tadi. Yang soalan asal tadi ni. Kalau isteri beli sendiri tadi, boleh tak suami tuntut? Ya? Tu baca balik tadi undang-undang sumbangan langsung ada tak? Tak ada. Sumbangan tidak langsung, boleh tak suami mendakwa, saya pun ada sumbangan juga pada rumah tangga. Ya? Bagi nafkah anak, bagi nafkah isteri, bagi nafkah anak ni sumbangan ke kewajipan? Wajib. Itu bukan sumbangan langsung. Ya? Itu beza tu. Ya? Suami wajib menyediakan keperluan rumah tangga tadi ni. Isteri tak wajib. Ya? Nampak situ. Ya? Sebab isteri ditanggung, suami menanggung. Ya? Jadi dalam hal keadaan sekarang ni, maknanya boleh dikatakan sumbangan tidak langsung ni berlaku di pihak isteri je. Ya? Sebab suami ni sebab dia wajib, kan? Wajib menanggung keluarga, wajib menanggung anak, wajib menyediakan tempat tinggal, wajib menyediakan keperluan asas rumah tangga dan sebagainya. Jadi kalau kita amati, tak ada peluang suami tadi ni nak menuntut harta pencarian berdasarkan sumbangan tak langsung tadi ni. Ya? Tapi tak apa, ya, nanti insya-Allah ni dah 8.50 dah rupanya. Okey, saya ingat kita berhenti di sini dulu. Kita raikan soalan-soalan ya. Nanti insya-Allah saya akan kongsikan. Kita akan tengok kes-kes nanti, baru kita akan nampak lebih jauh lagi ada ke hak suami tadi nak menuntut, ya, harta pencarian yang diperoleh oleh pihak isteri semata-mata. Ya, tak ada sumbangan langsung daripada pihak suami. Ya. Okey. Mohon pencarian pihak suami boleh juga tu Tuan Azim pada okey, ada soalan lain lagi tak daripada ni selain daripada tu? Ada Ustaz. Ya, sila. Nak tanya, contohlah rumah tu dibeli atas nama suami. Tapi untuk lansaikan habis hutang rumah tu isteri yang tolong bayarkan. Kalau macam tu, itu harta sepercarian ke tak? Memang harta sepercarian lah, isteri yang tolong tu.
isteri menyumbang. Itu sumbangan langsung lah tu. Apa maksud sumbangan langsung? Sama ada isteri keluar EPF ke, ya, untuk mula-mula beli rumah tu kan, bayar duit peguam contohnya kan, ataupun duit deposit rumah. Kan kita boleh keluar, ya. Saya ingat lagi lah, semula-mula dulu, saya dengan isteri nak beli rumah, isteri pun keluar juga EPF, waktu tu boleh keluar kan, sedikit untuk pendahuluan deposit rumah, bayar peguam dan sebagainya. Itu sumbangan langsung tu. Apa lagi sumbangan langsung yang pihak isteri biasa buat? Tolong bayar macam Puan sebut tadi, ya. Apa lagi? Bayaran bulanan ataupun sumbangan langsung renovate rumah. Renovate, besarkan dapur, besarkan ruangan tamu, tambah bilik, apa-apalah, wiring pun sumbangan langsung, ya. Apa lagi yang berkaitan dengan sumbangan langsung ni kepada rumah tersebut, termasuklah wiring, perhiasan rumah, apa lagi, beli perabot ke sebagainya, itu semuanya dikira sumbangan walaupun RM5. Walaupun RM10, itu dikira sumbangan langsung, ya. Boleh nampak, insya-Allah. Cumanya nanti hadirin sekalian, bila bicara di mahkamah, ketika mahkamah nak sebab tu mustahak bila bicara ni. Bila bicara ni kita nak menghadirkan bukti tu di hadapan mahkamah. Apa sumbangan kita tadi ni? Apa bukti dia? Contoh pengeluaran EPF dulu, kita ada rekod, itu okey, tak ada masalah. Kemudian kita kata kita ada keluar duit bank, sekian-sekian hari bulan untuk bantu suami tadi ni bayar deposit rumah, contoh. Ada dia punya rekod bank tu, buktilah tu. Kemudian beli perabot, contohnya. Isteri beli perabot. Isteri beli perabot, simpan resit tu. Resit tu sebagai bukti. Apa lagi? Bayar kontraktor contohnya, kan? Suami keluar duit besarkan ruang tamu. Isteri sebab dia nak masak kat dapur kan, dia keluar duit besarkan dapur. Apa yang baru ni kita kerajaan beri beri kebenaran keluarkan EPF tu apa namanya? iSinar, iSinar. Jadi ramai yang ambil kan, iSinar ni keluar RM10,000 besarkan dapur, sebab isi dia nak bersilat kat dapur kan, Jadi itu biasa, itu sumbangan langsung lah tu, sumbangan langsung yang akan diambil kira. Jadi semua bukti-bukti sumbangan langsung ni waktu perbicaraan mustahak dizahirkan. Sebab tu saya pernah dalam kes depan saya ingat di Kuala Lumpur, sekitar tahun 2002-2003, seorang wanita ni, tapi dia memang orang hebat lah pada saya. Waktu tu dia naik Presiden Shell, aku tak silap jawatan dia tu. Gaji dia waktu tu, bayangkan sekitar tahun 2002 tu gaji dia lebih kurang RM30,000 sebulan. Mana sekarang ni mungkin nilainya sekali ganda lah, RM60,000-70,000 sebulan. Dan semua bukti yang dia, pembelian yang dia buat, dia simpan. Jadi bila sampai ke mahkamah, bila berlaku jodoh tak panjang kan, dia punya tebal itu hampir 2 inci saya ingat, dokumen-dokumen yang dia simpan, termasuklah resit beli barang runcit dan sebagainya. Dia simpan. Jadi amalan kita sekarang ni, kita tak ambil kisah pun kan, tak ambil kisah. Cuma pada saya lah, mungkin yang kecil-kecil tu okey, kita tak ambil kisah. Tetapi yang besar-besar ni, eloklah direkodkan. Elok direkod. Contoh kita keluar duit RM10,000 kan, iSinar, ataupun duit bank, ataupun yang nilainya besar lah. Contohnya kan, nak renovate dapur ni mana cukup RM10,000 kan. Kurang-kurang RM15,000, RM20,000 kan, nak renovate dapur. Sekarang ni lah. Dengan dia punya sistem udara dia, yang menyedut asap dan sebagainya kan.
nak buat apa ni, kitchen cabinet dan sebagainya, itu makan belanja yang besar kan. Jadi yang besar-besar ni sekurang-kurangnya lah pada pandangan saya ini mustahak disimpan bukti, resit dan sebagainya jadi membantu kita di dalam mahkamah lah. Jika tiada bukti resit, jika tiada bukti resit dan dokumen untuk isteri tuntut harta sepihan, boleh ke guna saksi untuk? Boleh. Jawapannya boleh. Di samping bukti dokumen, bukti saksi lagi kuat sebenarnya. Dokumen itu pun kuat. Bukti dokumen ni kuat. Bukti saksi pun kuat. Jadi boleh digunakan, boleh menggunakan saksi untuk membuktikan. Ataupun yang paling di segi hukum syaraknya, bila ada dakwaan seperti ini boleh sumpah, boleh guna sumpah untuk menguatkan bukti. Puan Siti Rokiah ada angkat tangan, sila. Ya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Nak tanya, kalau sekiranya bapa atau ibu si suami bagi hadiah rumah ke tanah ke, jadi adakah itu dia anggap harta pencarian juga? Maksudnya dia bagi masa dia hidup, masa mak bapak dia hidup lagi. Dan sekarang atas nama si suami. Jadi berlaku perceraian macam mana tu Ustaz? Alright. Okey, sekarang macam ni. Dia bagi siapa? Bagi isteri ke bagi suami? Bagi suami. Bila kalau pemberian semasa hidup, Puan Siti Rokiah dan juga hadirat sekalian, bila itu pemberian semasa hidup ni di segi hukum syaraknya dipanggil hibah. Hibah. Bila sempurna hibah ini, berlaku perpindah tukar milik dan sebagainya, dah sempurnalah hibah tu kepada suami tadi. Jadi bila hibah ni maksudnya itu adalah harta suami jika dihibah kepada suami. Sebab mak pada suami hibah tanah atau rumah kepada suami. Itu harta hibah, itu milik penerima hibah, milik mutlak. Jika sempurna hibahnya, syarat-syaratnya dari segi hukum syarak dan undang-undang, jika ada pertikaian perlu diselesaikan di mahkamah. Jelas, saya ingat jelas. Itu bukan harta pencarian. Wallahu a'lam. Terima kasih Ustaz. Ada soalan lain ke? Menyambung sikit saja soal sambungan soalan Puan Siti Rokiah tadi. Betul tadi itu mak kepada suami beri rumah, itu di awal perkahwinan contohnya. Tetapi jika dikembangkan tadi, sama juga konsep dia. Bila dikembangkan harta tu, rumah asal 2 bilik, kemudian isteri keluar modal tambah lagi 1 bilik, itu pun dia ambil kira sumbangan tu. Jadi bila berlaku perceraian, sumbangan langsung tadi tu nak besarkan rumah tu sebagainya, itu akan diambil kira oleh mahkamah. Sebagai harta. Jelas Ustaz, jelas. Terima kasih banyak. Sama. Soalan lain? Hampir pukul 9. Kita malam ni baca Al-Mulk ya. Ya Ustaz. Ya, okey. Ada soalan lain ke? Sebab tajuk atas pencarian ni dia panjang sikit. Nanti saya akan kongsikan kes-kes yang relevan tu dan juga bagaimana mahkamah memutuskan bahagian pihak isteri, pihak suami ni. Yang macam mana pembahagian sama banyak, yang macam mana pembahagian ikut persentage, 70 suami, 30 isteri, 65% suami, 35% isteri. Macam mana mahkamah mencapai jumlah yang munasabah itu. Nanti kita akan kongsikan dalam kuliah akan datang insya-Allah. Ada soalan lain? Satu lagi kot kalau boleh saya ni. Puan Fatimah, sila. Puan Fatimah, silakan. Baik, Datuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Macam ni, Datuk. Semasa dalam tempoh perkahwinan, suami ada banyak janji-janji lah. Tapi sampai pada janji-janji yang nak buat rumah lah, nak inilah. Ya. Tapi tak ada hitam putih lah. Sampai pada bercerai semua tu tak ada. Kosong. Tapi bila bercerai, apa yang dijanji-janjikan pada saya tu
dia berkahwin lain, dia bagi dekat isteri yang baru. Walaupun isteri dia tu belum ada berkorban apa-apa lagi, tapi yang perempuan tu dapat rumah baru, dapat kereta baru, dapat semua barang kemas semua dia dapat. Sementara apa yang dijanjikan pada saya tu dah hilang dah gaib dah semua kan. Boleh tak kita tuntut benda tu? Lagi satu, macam ada yang harta tu yang wujud masa dalam tempoh perkahwinan macam kereta atau apa-apa, semua dia dah jual, dia ubah ke barang yang lain lah yang okey, faham. maksudnya macam kereta BM. Dia tukar, dia beli Alphard. Macam tu. Boleh tak kita tuntut yang Alphard tu? Terus kita kena tuntut BM tu. Tapi kan dah tak ada barang semua yang dia dengan kita dulu semua dia dah tukar. Okey, faham soalan. Okay. Itu saja ya. Assalamualaikum. Saya jawab soalan kedua dulu. Boleh tak tuntut harta yang dah dilupuskan oleh pihak suami? Janji ya, saya sebut tadi, janji ataupun jika apa-apa harta tu diperoleh dalam tempoh perkahwinan, itu adalah harta sepencarian. Jika telah dilupuskan, kereta dah dijual, tanah dah dijual, rumah dah dijual oleh pihak suami, boleh tuntut nilai dia. Boleh. Boleh tuntut nilai dia dan tadilah jika ada sumbangan langsung, mahkamah akan ambil kira. Jika ada dua-dua sumbangan langsung pun ada, sumbangan tak langsung pun ada, mahkamah akan ambil kira. Itu dia punya. Sehingga dah menjawab tu kan. Kemudian balik pada soalan yang pertama. Soalan pertama, janji tadi ni. Jadi awal perkahwinan suami janji. Dia kalau ikut hukum syaraknya, al-muslimuna inda syurutihim. Seorang Islam itu terikat dengan syarat-syarat dan janjinya. A'udzubillahi minasyaitanirrajim dalam surah Al-Maidah, ya ayyuhalladzina amanu awfu bil 'uqud. Wahai orang yang beriman, hendaklah kamu menunaikan janji. Awfu bil 'uqud. Dari segi ni, daripada ayat ini diambil hukum, diambil hukum syarak, wajib kita menunaikan janji. Cuma dari segi pelaksanaan undang-undang, pada hari ini semuanya perlukan bukti. Sebab itu apabila dalam Al-Quran sebut bila melibatkan transaksi keuangan, untuk masa akan datang, maka fakatibu, hendaklah ditulis sepatutnya. Jadi perjanjian itu yang sepatutnya ada perjanjian bertulis lah. Sepatutnya begitu. Jadi mudah untuk buat tuntutan. Ataupun perjanjian yang disaksikan oleh dua orang saksi di luar mahkamah. Itu boleh diambil kira. Maknanya contoh, apa kita nak ambil contoh, contohnya wasiat lah contoh. Sebelum meninggal dunia, bapa ni mewasiatkan, dengan dipanggil semua 2-3 orang saksi, kata sebahagian 1/3 daripada harta saya ni saya nak wasiatkan ke rumah anak yatim. Itu wasiat contohnya. Dan ada saksi-saksi. Jadi ini boleh dianggap satu perjanjian wasiat yang mengikat sebab ada saksi. Cuma dalam kes yang ditanya oleh puan kemungkinan yang pertama tak ada saksi. Itu susah kita nak buktikan di mahkamah. Tak ada saksi dan juga bila tak ada saksi dan juga tak ada perjanjian hitam putih, sukar. Pada saya sukar lah. Boleh nak cuba kes tu di mahkamah syariah. Cuma bimbang sebab itulah, sebab kita nak proof ataupun kita nak buktikan di mahkamah tu. Sukar. Jadi bila macam tu bimbang, takut kita buang peluru je lah. Sebab itu hadirin sekalian, nasihat saya lah. Sebab tu perkara-perkara penting ni dalam Islam ni, Quran dah sebut dah. Kena tulis. Hutang ke, ataupun perjanjian jual beli ke, melibatkan tempoh yang akan datang ni kena tulis.
ada perjanjian hitam putihnya. Bila tak ada perjanjian hitam putih, susah kita nak ambil tindakan. Sekurang-kurangnya maknanya ada, bila buat perjanjian yang penting ni, ada 2 orang saksi. 2 orang saksi. Dalam hal, dalam kes mal ini ataupun kes melibatkan harta ni, harta, wang ringgit dan sebagainya, dalam hukum syarak kita perlu 2 saksi. 2 saksi yang memudahkan kita untuk ambil tindakan pada kemudian hari. Wallahu a'lam. Itu yang boleh saya jawab lah. Minta maaf Datuk, sikit lagi saya nak tanya susulan pada soalan saya tadi. Boleh. Kalau sekiranya rumah yang saya masukkan rumah tu dijual, dan duit tu masuk ke dalam bank si suami, katalah contoh 100,000 contoh. Jadi bila berlaku perceraian, boleh tak isteri tu tuntut duit tu? Boleh. Sebab duit tu dah campur dengan duit dia sama dalam bank. Boleh ke dia tuntut sebagai harta? Boleh? Boleh tuntut ke atas. Tapi hasil pada jual rumah pemberian ibu bapa dia. Maksudnya dia kena keluarkan duit 100,000 tu. Yang saya sebut tadi, bila ibu bapa dia bagi rumah itu jadi hibah, itu hak mutlak suami. Ya, tapi bila rumah tu dijual pula. Hak mutlak suami, dia bebas, kita tak boleh tuntut. Kalau dijual, saya ingatkan tadi kalau ada sumbangan. Kalau kita ada sumbangan, contoh besarkan rumah tu dan sebagainya, itu boleh. Boleh tuntut. Jadi kalau tak ada sumbangan langsung pada rumah tu, sebab tadi ni rumah ni dihibah oleh ibu dia kan? Betul ya? Ya. Bila dihibah, jadi pemilik mutlak. Jadi yang menerima hibah tadi akan menjadi pemilik mutlak lah. Orang lain tak ada bahagian lah, maksud saya tu. Di situ. Lain maknanya termasuklah duit kalau sekiranya dia jual rumah tu, si suami tu jual rumah tu, maksudnya dia tak nak dah rumah tu, jadi duit hasil tu pun bukan harta pencarian, sebab tu harta hibah tadi ni. Okey, faham, jelas. Terima kasih Ustaz. Sama. Saya ada soalan lagi ke dalam chat room ni sebelum kita ni? Kalau tak ada, saya mohon kita berhenti sini dulu. Boleh Puan Moderator Ya silakan Datuk, baca al-Mulk insya-Allah. Kita baca al-Mulk dulu ya. Insya-Allah mudah-mudahan yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan perkongsian bermanfaat, memberi kita maklumat, dan yang kekurangan itu, kelemahan di saya sini, saya mohon maaf lah. InsyaAllah dalam kuliah akan datang kita hurai lebih lanjut berkaitan dengan atas pencarian ini, insyaAllah. Jadi kita terus baca surah Al-Mulk insyaAllah. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت ارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير
إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبض ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى من يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون وقالوا أئذا ضل قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين صدق الله العظيم. Sambung dengan tasbih kafarah dan suratul asbah. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, barakallahu fikum, jazakumullah khairan jazak Datuk di atas perkongsian hari ini. Mudah-mudahan setiap persoalan hari ini daripada jemaah dapat dijawab dan sekiranya ada soalan lagi kita boleh ditanya pada minggu hadapan insya-Allah. Mudah-mudahan bertambah kefahaman kita, mudah-mudahan barokah, mudah-mudahan Allah kurniakan limpah rahmat kepada kita. Terima kasih kepada tim Gubernur Iman, sahabat-sahabat pencinta ilmu yang mengimarahkan kuliah kita. Ustaz, saya buat sikit bahan boleh? Baik, besok kuliah subuh kita 6.45 pagi bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Haji Muhammad Nur Rashid bin Muhammad Yasin Idris Al-Karomi dengan bacaan surah Yasin, doa, tazkirah, soal hati, Asma'ul Husna.
kuliah duha kita 8.15 pagi bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Rushdi Ramli Al-Jahari dengan biografi agung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 10.30 hingga 12 tengah hari kita bersama dengan Al-Fadilah Ustazah Helen Sukma Indah kelas hafazan 1. Kuliah asal kita 5 petang bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Qubaid bin Muhammad Aswadi dengan tajuk Nabi Muhammad juga disakiti manusia. Kuliah maghrib bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Ilyin Aminin bin Muhammad Saleh pada pukul 8 malam dengan terjemahan Hikam Jawi. Dan kuliah isyak kita 9.30 malam bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Hadi bin Johari dengan tafsir Nurul Ihsan jilid yang keempat iaitu surah Al-Fajr. Jadi teruskanlah bersama-sama dengan Gubernur Iman dengan kuliah-kuliah yang telah disediakan. Dengan ini saya mewakili Gubernur Iman memohon maaf sekiranya ada sebarang kekurangan dan kesilapan yang baik itu datang daripada Allah, yang tidak baik dan kelemahan daripada kami sendiri. Kita tangguh kuliah kita. Datuk dah baca tasbih kifarah, saya tutup dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.